Dan Allah sebut, dan sekiranya kamu tidak saling bantu-membantu, asyik bercakaran, fitnah memfitnah sesama, apa akan berlaku tuan-tuan? Orang kafir boleh bersatu, saling bantu-membantu, kita berpecah, masa tu Tuhan kata kamu tunggulah, malapetaka dan kerosakan yang besar akan kamu lalui. 22 bulan cukup lah, takkan tak sedar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Musi Majlis, Ngurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Surau Taman Kasturi, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang bermaksud, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul. Rasul makna perutusan Allah. Dia ada umat yang dipimpin. Sesungguhnya telah berlalu beberapa orang rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sedia maklum, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, para rasul 25 orang tu. Afa immata, apakah kalau sekiranya beliau wafat, au qutila, atau terbunuh di dalam peperangan, inqalabtum ala aqabikum, kamu semua nak kembali ke belakang, meninggalkan ajaran Islam. Wa man yanqalib ala aqibai, dan sesiapa yang berpaling ke belakang meninggalkan ajaran Islam dengan alasan Muhammad telah wafat, ataupun ajaran Islam ini sesuai zaman beliau sahaja, bukan zaman kita. Allah menyatakan wala yadurrullaha syai'a, mereka sekali-kali tidak dapat memudaratkan, yakni agama Islam walaupun sedikit. Wasayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Bersyukur di sini ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Golongan inilah yang bahkan diberi ganjaran yang seluas-luas ataupun sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada umat beliau, yakni fa'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajih. Dah malam ni letih sikit, sebab tak dapat tidur siang langsung. Letih. Bukan letih sikit, memang letih banyak pula. Tambah hujan macam ni pula, cukup syok ni. Yang bermaksud, maka berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku. Sunnah ni makna perjalanan, peraturan.
dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi menyambung, Abdu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah dengan gigi geram. Apa dia tuan-tuan? Mungkin kerana kita ni nak berpegang teguh beramal dengan ajaran Islam yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya, mungkin saudara mara kita, keluarga kita boikot kita, sisihkan kita, masyarakat tak suka, gigitlah dengan gigi geram macam ayat Quran tadi. Wasayajzillahu syakirin, Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Sesiapa di kalangan umat Muhammad yang terus menerus berpegang teguh dengan ajaran Islam yang beliau sampaikan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya difahamkan malam ni malam ketiga tuan-tuan menyambut Maulidul Rasul. Jadi berselawat setiap malam, selawat. Bid'ah lah tu. Puak-puak tu bukan senang. Semuanya bid'ah, kepala bapak dia pak. Kan? Mai cakap kat aku tengok. Hampa seorang yang faham Islam, orang lain semua tak erti. Orang lain semua bodoh, kita je pandai. Jangan ego sangat. Saya ambil jalan mudah, apa yang baik, yang tidak merosakkan akidah, apa salahnya? Adakah dengan berselawat rosak akidah? Betul tak? Saya ada dari Quran, tapi tunggu dia orang datang jumpa baru saya nak lanyak dia orang. Letih-letih pun kita boleh ingat, insya-Allah. Kamu tak mau buat, kamu tak payah buat lah. Macam puak-puak yang tak mau vaksin lah. Dia tak mau cucuk, tapi dia cucuk orang. Itu yang aku tak suka tu. Kan? Zul, ada lagi. Ingat habis lah. Kan? Sekarang ni tuan-tuan, tak usah duk tunjuklah sijil PhD, orang tak pandang. Yang penting sijil ni. Dua dos siap dengan IC kat bawah ni. Kan? Mana-mana apa saya bawa ni. Dah tak mau cucuk, tak apalah, itu hak kamu. Janganlah cucuk orang lain. Ini pun satu hal juga macam puak-puak Wahbi. Dia tak mau buat, kan? Dia bagi tahu benda ni bid'ah. Semua bid'ah sesat. Bila sesat, semua neraka jam, tuan-tuan. Imam Asy-Syafi'i menyatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Kalau betul-betul bid'ah ni, kalau nak bahan dengan puak Wahabi, dia pun ada benda sepatutnya betul-betul bid'ah tu dia kena bercakap, dia tak bercakap. Apa dia tuan-tuan? Menolak hukum Islam, mengamal undang-undang ciptaan manusia, bukan sekadar bid'ah, kafir. Syirik, kafir, semua duduk dalam tu. Jadi tak usah terperangkap, tak usah berdaya tuan-tuan dengan puak-puak ni. Baik. Jadi saya dipahamkan 3 malam lah tuan-tuan. Baik. Saya daripada Sungai Petani, semalam saya tidur di Putrajaya. Semalam berkesempatan bertemu dengan Dr. Zakir Naik. Bukan senang nak pergi jumpa dia tuan-tuan. Sebab saya pun doktor juga, Dr. Syahril Long, kan? Dia kata 10 minit lah boleh jumpa dia. Akhirnya jadi 20 minit je. Orangnya cukup ramah. Cuma bahasa Inggeris dia tu susah sikit. Sebab sebutan dia tu tak berapa macam kita punya sebutan lah, kan? Kita ni Melayu ni kalau cakap Inggeris orang faham. Dia ni boleh lah, boleh. Saya pergi tu tanya satu soalan kat dia. Dia pun pandang tengok muka saya. Tok Syekh ni bahasa Inggeris clear ni, kan? Kalau Zul belum tentu lagi boleh cakap Inggeris dengan aku. Kan? Beliau tinggal di Malaysia ni dah hampir 4 tahun lah. So saya tanya dia, are you going back to India? No. Dia tak balik lah. Dia akan terus tetap tinggal di sini. Saya kata kat dia, inilah satu rahmat daripada Allah kepada negara Malaysia.
Orang yang mahir Quran, saya pergi tanya soalan tu, dia terus beritahu surah ke berapa, ayat ke berapa, kan. Tu kelebihan dia lah, ya. Mudah-mudahan Allah lindungi beliau dan terus dapat berdakwah, ya. Beliau sebenarnya tuan-tuan telah disalah arti dakwah yang beliau sampaikan. Beliau dianggap sebagai menghina agama orang lain. Dalam Quran tuan-tuan, surah ke-6 ayat 108, memang Islam tidak membenarkan kita menghina, mencerca agama-agama ataupun sembahan-sembahan orang bukan Islam. Jangan, biar. Itu dia punya kepercayaan. Wala tasbul ladina yad'una min dunillah fayasbullah. Dan janganlah kamu menghina atau mencerca sembahan-sembahan mereka selain pada Allah, nanti mereka pula akan menghina atau mencerca Allah. Tengok tuan-tuan. Nah, jadi dalam soalan akidah tuan-tuan, orang bukan Islam tak boleh kita paksa. La ikraha fid din, Al-Baqarah 256. Tak ada paksaan dalam agama. Biar dia peluk agama Islam ni atas dasar kesedaran. Sebab tu minta maaf lah. Minta maaf lah, bukan saya nak kata siapa-siapa. Saya kalau orang bukan Islam masuk Islam kerana kahwin, saya tak berapa nak yakin tuan-tuan. Kan? Adakah benar-benar nak masuk Islam ikhlas ni? Kan? Esok kalau si perempuan tu meninggal dunia, adakah dia akan masih kekal dengan Islam? Kan? Saya tak berapa yakin. Apatah lagi kalau dah masuk Islam kerana kahwin tapi tak ada orang yang membimbing, lagi susah tuan-tuan. Isteri nak bimbing, kan isteri pun tak apa pandai, kan. Dia kahwin dengan perempuan Melayu, kan. Tu cerita dia. Jadi tak boleh paksa, biar dia orang memeluk agama Islam di atas dasar kesedaran, bukan paksaan. Tuhan aja, la ikraha fid din, there is no compulsion in religion. Tak ada paksaan dalam agama. Baik, jadi pada malam ni saya tak tahulah, dua dah penceramah datang sebelum saya. Hari ni 20 hari bulan 18, 19, dua malam. Penceramah 18 hari bulan, tak tahu dia cakap tentang apa Zul. Penceramah 18 hari bulan Maulidur Rasul, dia sentuh soal apa? Rasulullah bawa kemajuan. Oh, yang hari seterusnya tak dengar. Apa hidup? Oh, penyuluh hidup. Malam ni kita makan sate. Rasulullah tak makan sate, bid'ah. Saya malam ni saya nak bawa satu tajuk tentang perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang saya nak sebut malam ni adalah teks khutbah Jumaat, kalau tak salah saya, yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Saya suka baca ayat tuan-tuan. Bila tengok teks tu poin-poin yang menarik, saya akan sesuaikan dengan ayat-ayat Quran, kan? Baik, apabila kita menyambut Maulidur Rasul tuan-tuan, saya ingin menyatakan di sini 3 perkara pokok yang perlu kita fahami. Ini dia. Selawat, memang Allah suruh selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, wahai orang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya tuan-tuan. Makna bila kita berselawat pada Nabi, Allah selawat ke atas kita. Makna apa dia tuan-tuan? Allah puji apa yang kita lakukan. Kita berselawat kata Nabi, malaikat berselawat pula ke atas kita. Malaikat doa untuk kita. Tu cerita dia tuan-tuan. Baik. Jadi yang pertama, bila kita menyambut Maulidur Rasul, yang pertamanya ialah menjadi kewajipan bagi kita supaya meyakini risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah benar.
Itu kena yakin. Selawat tak yakin, tak betul lah. Nah, jangan ada sedikit keraguan. Nah, sebab apa tuan-tuan? Orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan, sifat orang-orang yang benar-benar beriman telah dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini dia dalil. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu dengan Allah, tidak ragu dengan Al-Quran, tidak meragui janji Allah, tidak ragu dengan Muhammad, tidak ragu dengan sunnah, hadis, dan yakin dengan janji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang baca Quran tapi dia ragu, dia tak yakin. Tengok berapa dalam parlimen. Ahli parlimen Sepang, tuan-tuan. Menteri Agama baca ayat Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Dia bangun tu. Dia bangun. Ni apa ni? Kuliah maghrib lah. Orang ajak tu. Tu orang macam tu Zul. Kalau aku duduk dalam parlimen, mati dah. Kalau dia tak mati, aku mati. Dia kata, Syekh, awak ni saya bimbang lah. Awak ni kemungkinan masuk kategori yang Allah firman dalam surah ke-9 At-Taubah ayat 125, kitab rujukan tafsir Arab Saudi, muka surat 302. Agak-agak dia berani lawan aku lah. Kita bagi fakta, nama kitab, muka surat, baca Quran. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Saya baca ayat ni tuan-tuan, 5, 6 tahun, 7 tahun sudah di hadapan seorang ulama daripada Yaman, ulama tafsir. Saya nak minta dia nyatakan apa hukum, di segi hukum orang-orang yang tak boleh dengar ayat Quran ni, yang hati mereka berpenyakit. Bila dengar ayat Quran bertambah-tambah penyakit. Penyakit itu diantaranya ragu-ragu, penyakit itu munafik, penyakit itu kafir, itu penyakit batin lah. Kalau mati dalam keadaan sedemikian, mati kafir tuan. Meragui Al-Quran kemudian mati dalam keadaan meragui Al-Quran, kafir. Dia dengar ayat tu dia kata na'am, kafir. Tuan-tuan Melayu, aku tanya ni Arab, ulama tafsir. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab tu Allah sebut orang munafik dia tak boleh dengar ayat Quran, dia jadi gelabah, dia jadi tak selesa kan. Tapi bagus juga Menteri Agama tanya dia, hang makan ubat ke? Kan? Kalau saya tak tanya ubat, aku baca ayat tu bagi muka dia terus on the spot. Mana boleh kafirkan aku? Ini bukan aku kafir kan? Memanglah macam tu sifat orang kafir, mati dan keadaan meragui Quran, kafir. Kita bagi fakta, kita bagi dalil Quran, nak takut kat dia apa? Sebab itu meyakini kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah adalah tuntutan yang pertama ketika kita menyambut Maulidur Rasul. Jangan ragu terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap janji Allah dan janji Rasul. Tengok Allah janji tuan-tuan, bukan janji, ini ancaman Allah. Hari ini menjadi kenyataan. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Covid. Coronavirus. Pernah tengok tak coronavirus macam mana rupa bentuk? Tak pernah. Toyota Corona. Cuba tuan-tuan dengar ayat Quran saya nak baca. Surah ke-39 ayat 55. Tak usah duk petikai lah coronavirus ini WHO punya kerja, perancangan Yahudi lah. Cuba kita kembali pada Quran. Allah memberi ancaman dalam ayat ini 1443 tahun dulu. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum. Az-Zumar ke? Surah ke-39 ayat 55. Wattabi'u ahsan
ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Hari ini menjadi kenyataan. 18 Mac tahun lepas bermula PKP apa semualah. Nah, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Hampir setahun, 6 bulan lah tuan-tuan. Nah, sengsara hidup kita. Allah dah bagi warning ni lama dah, tapi kita tak yakin. Baca Quran. Allah berfirman yang bermaksud, dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Dia suruh kita berpedomankan Al-Quran juga As-Sunnah. Sebelum aku datangkan kepada kamu satu musibah datang secara mengejut, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Kita duk ingat Wuhan balakong mengenal. Balakong kena tinggal buah dokong Sungai Petani pun ramai yang meninggal. Jadi pesanan saya, benda ni bukan clear lagi ni. Coronavirus belum lagi berakhir, walaupun dah menurun, alhamdulillah. Cuma yang Nabi ajar tu kita amal lah. Apa dia tuan-tuan dan perempuan? Setiap kali keluar rumah baca doa. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sekadar tu saja, jangan tambah al-azim. Tambah al-azim bid'ah. Buka kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi dalam bab doa ketika keluar rumah. Saya pun tuan-tuan tak pernah amal ni. Tapi bila dah kena coronavirus tu tahun lepas, saya ingat tanggal 26 Mac ada satu video orang hantar kat saya. Saya tengok Ustaz Indun tu kata bacalah doa ini ketika keluar rumah. Saya ambil kitab Al-Azkar, saya tengok, Masya Allah. Sesiapa yang membaca doa tadi tuan-tuan, 3 kelebihan. Di antaranya syaitan iblis tak boleh nak menipu daya dia. Yang kedua, Allah cukupkan segala keperluannya. Yang ketiga, Allah akan memberi perlindungan kepada kita. Ikhtiar kita senang, bukan perlu bayar duit kan? Tak perlu bayar duit, macam vaksin lah kan? Vaksin ada kena bayar? Tak ada kan? Free. Tapi dia orang tak mau cucuk sebab ada babi. Yang aku pelik tu, pergi haji, pergi umrah, kena vaksin tak? Kena vaksin tak? Ada tanya, ada babi ke tak ada babi? Ada? Ada. Saya 6 kali pergi Mekah, 2 kali haji, 4 kali umrah. Cucuk. Tak pernah tanya pun ada babi ke, ada kura ke? Kan? Ada jebon ke? Sebab apa? Uish, seronoknya nak pergi. Saya kadang-kadang saya pening juga tu. Apa hujah dia orang? Maryam, tahu Maryam? Cik Yam, tahu Cik Yam? Ada Cik Yam tu ni? Malam ni tak datang. Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam, dia lapar tuan-tuan. Dia mendongak ke atas tengok pokok kurma tu, buah dia dah masak. Ingin nak makan ni. Tuhan ilhamkan kepada Maryam, kamu goncangkanlah pohon tersebut supaya buah yang masak akan gugur, lalu kamu boleh makan. Surah ke-19, surah Maryam ayat 25. Apa dia dalil? Nak bagi tahu ikhtiar usaha wajib. Tak gini nak makan sate kan? Ada duit untuk sate masuk terus mulut. Dah, dia kena ambil. Kan? Ya, saya pelik lah tuan-tuan. Pelik-pelik semua yang tak nak cucuk ni. Kan? Bagi saya lah, tak tahu, mungkin dia orang ada hujah lebih hebat daripada para ulama. Saya bimbang tuan-tuan. Keadaan macam ni yang begitu terbukti. COVID-19 ni telah meragut ratusan ribuan jutaan nyawa di seluruh dunia. Kalau katalah Zul, taman sebelah tu menular COVID-19, kebetulan ada keluarga kita kat situ. Zul nak pergi ziarah tak? Nak pergi ziarah adik-adik tu kat sana. Teruk lah ni, mati habis tu kampung tu. Nak pergi ziarah.
Ziarah? Allah berfirman Al-Baqarah 195, wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Tahu dah nak pergi buat apa lagi. Nah, wabak tu dah menular, bahaya bagi kita. Aduh. Kan? Dan saya pun tak faham kadang-kadang, tapi dia orang tak datang jumpa saya kan. Kok lah nak tunjuk ustaz ni dia lagi betul. Tak apa, aku ikut lah. Tapi aku cucuk dalam babi tu 2 dos kan. Ada seorang muslimat di Sungai Tani, dia dah 2 dos tuan-tuan. Kemudian dia diserang sakit apa tu. Doktor cek kan, bekas corona tu ada, dah kering. Alhamdulillah, kerana dia dah ambil 2 dos. Kemudian ditimpa pula dengan penyakit baru. Nampak? Doktor kata kalau takdir dia tak ambil 2 dos tu, habis. Kering benda tu. Ikhtiar usaha. Main nak tanya Zul, cucuk pun mati, tak cucuk pun mati. Betul tak Zul? Baik. Yang kedua, makan pun mati, tak makan pun mati. Betul tak? Makan tak ni? Makan macam apa? Makan mati? Oh, masa time makan pandai. Kan? Ikhtiar usaha kena ada. Yang saya tak boleh terima lah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Allah tak akan ubah nasib kita sehingga kita mengubah apa yang ada pada diri kita. Dah wabak tu menular, orang bawa mai apa ubat, gunalah, tawakallah pada Allah. Boleh abang? Nampak renung jauh? Tak cucuk apa abang ni? Cucuk? Ajalah tanya kan. Jangan marah. Itu cerita. Jadi yang pertama pengajarannya ialah kita wajib meyakini risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah jangan sesekali diragui. Tuan-tuan, apabila manusia berpedomankan Al-Quran dan As-Sunnah Allah, banyak kebaikan, percayalah. Di antaranya surah Taha, surah ke-20 ayat 123. Wa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, Allah bagi 2 jaminan, fala yadhillu wa la yashqa. Pertama, tidak sesat. Yang kedua, tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Dia kata, ustaz, kita ikut Quran pun tengok, kita ikut Quran pun kena coronavirus. Di Kedah tuan-tuan, seorang alim, seorang ulama meninggal dunia kerana Covid, umur 96 tahun. Tahun lepas saya pergi ziarah. Sekali saya buat satu program dengan 4 orang sahabat, 2 hari kami pergi ziarah, dapat 9 orang tok guru. Hari pertama 4 orang, hari kedua 5. Salah seorang tu hari pertama tu yang meninggal kerana Covid kan, umur 96. Sultan Kedah bagi gelaran datuk kat dia sebab dia ni orang lama, ulama. Tapi alhamdulillah lah, saya pergi jumpa dia dekat nak balik atau dekat nak pulang tu, saya tanya, tuan guru, ada tak apa-apa amalan yang mungkin tuan guru nak bagi kat kami 4 orang ni kan? Dia kata, ikut aku. Kan? Lalu dia baca, Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dia baca, kami ikut. Dia baca, kami ikut. Apa dia maksud tuan-tuan? Pertolongan Allah dan kemenangan yang hampir, serta beritahulah berita gembira kepada orang beriman. Saya tak tanya apa kelebihannya, amal ke tak. Jadi saya mula amal tahun lepas sampai sekarang, bulan 6 dah setahun lebih. Alhamdulillah tak tinggal lagi. Tu dia bagi
Yang kedua, dia baca wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Maksudnya wa yazidkum dan tambah kepada mereka kekuatan kepada kekuatan yang sedia ada, dan janganlah kamu berpaling sebagaimana orang-orang yang berdosa. Itu pun saya amal. Dia amal berapa puluh tahun dah tuan-tuan. Dia meninggal dunia 96 tahun. Kalaulah kata dia mula amal, kita bubuh dalam 40 tahun. Umur 40. 55 tahun dia amal, tuan-tuan. Saya baru amal setahun. Ayat pertama tu Sof ayat 13, Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Yang kedua tu surah Hud, surah ke-11 ayat 52. Kita baca, kita minta pada Allah. Apa yang kita minta? Pertolongan Allah supaya kita berjaya ke. Yang keduanya, supaya Allah bagi kekuatan pada kita. Kekuatan apa? Macam itulah, makna ada tenaga, tak kena penyakit. Kita kuat boleh beribadah pada Allah. Bukan salah tak jadi syirik sebab kita pohon pada Allah. Beliau telah meninggal dunia. Sedih tuan-tuan. Dan seorang lagi yang kami pergi ziarah pun meninggal juga, Baba Mat Kupang. Dia orang yang terakhir pada hari kedua kami pergi ziarah. Dia dekat Kupang, jalan ke Baling. Syekh Hasan almarhum ni memang wali lah tuan-tuan. Kita minta nasihat tuan-tuan. Mulut dia bercakap, tapi dia boleh lagi berselawat kat Allah, kat Nabi. Saya dipahamkan beliau berselawat satu hari satu malam 13,000 kali. Berapa lama tak tahu. Zul 13 kali ya. Itu pun dah mengantuk lah. Tasbih pun terlepas daripada pegangan. Sambil dia bagi nasihat, dia duduk selawat je tuan-tuan. Saya kata patutlah 13,000 kali. Dia pun meninggal dunia. Nasihat dia, kena lawan syaitan, kena lawan hawa nafsu. Syaitan tu musuh kita. Tu cerita. InsyaAllah esok kalau dah boleh, kita bukan rentan negeri lah, dah bebas, kami nak buat lagi. Sebab ramai lagi tuk-tuk guru yang kita tak sempat ziarahi. Baik tuan-tuan, jadi maknanya itu dia, sesiapa yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, panduan dalam kehidupan, pertama tak sesat, yang kedua tidak akan menemui kecelakaan. Kecelakaan ini kata ulama ialah di akhirat. Di dunia ke, tak ada siapa pun yang akan terlepas daripada ujian Allah. Dunia medan ujian. Yang tak celaka tu di akhirat. Sebab di dunia kamu ikut Al-Quran, kamu ikut As-Sunnah, kamu sejahtera. Di akhirat masuk syurga insya-Allah. Di dunia medan ujian. Tengok ulama pun meninggal kena coronavirus. Ni tak ulama hidup ni. Ulama duk beramal tu ujian. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tu dalil Al-Ankabut ayat 2. Manusia, tak ada manusia yang akan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Surah ke-29 abang, Al-Ankabut ayat 2. Kalau sambung ayat 3, Allah bermenyatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah sebut, bila aku uji manusia, masa tu aku tahulah siapa yang benar-benar beriman, siapa pendusta. Sekarang boleh cakap ke, wahai Allah, aku beriman. Belum kena uji, jangan sembang kari. Sembang kari pun jangan, sembang gulai pun jangan. Belum kena uji, belum tahu lagi tuan-tuan. Semangat tinggi lah. Tambah dengan kilauan mas pula. Ujian kilauan mas. Tu yang masuk tu. Apa? Kilauan gigi tak ada pun masuk menyanyi lagi. Mangkuk tu bapak ni. Tak ada kerja lain. Surau masjid tak nak datang dengar. Pelik kita.
Belum diuji, belum tahu tuan-tuan. Jadi itu di antara yang disebut. Yang pertama, pengajaran ketika kita menyambut Maulidur Rasul ialah meyakini kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan tak yakin. Tengok macam corona tadi. Allah kata, kamu tak ikut Quran, aku bawa satu musibah secara mengejut. Mengejutlah. Kita duk ingat kat Wuhan-nya kan. Tengok Wuhan mampus. Kita Malaysia bangga masa tu. Kita negara yang terbaik segi dalam dia sapu bersih. Kita di Malaysia 20 berapa ribu tadi saya tengok dekat skrin tu yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Mereka ni mungkin dia syahid di akhirat, dapat ganjaran pahala syahid kerana mati sedemikian. Syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Baik. Yang kedua, setelah kita meyakini kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, tak cukup, wajib mematuhi segala perintah yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib patuhlah pula. Kan macam tadilah. Sebab tu ayat Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Selepas kamu beriman, kamu wajib kena beramal. Percaya kena buat. Jadi tuntutan yang kedua ialah wajib mematuhi segala perintah yang terkandung di dalam Al-Quran As-Sunnah. Termasuk perintah-perintah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hasyri, surah ke-59 di pertengahan ayat ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Muhammad suruh, kamu kena buat. Apa yang Muhammad larang, kamu kena tinggal. Walaupun merugikan kamu, kamu kena tinggal. Ini iman. Selawat tak cukup, saya tak nafi. Dah dapat ganjaran pahala, tapi belum memadai untuk melayakkan kita masuk syurga Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, ataupun ma'a man ahabba. Manusia di hari akhirat kelak dia akan bersama-sama dengan orang yang dia kasih. Siapa yang kita kasih sewaktu hidup di dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cinta kita? Apa bukti cinta kita? Aku banyak selawat. Tak cukup. Kita perlu membuktikan kecintaan kita dengan mematuhi segala perintah beliau. Suruhan kita laksana, larangan kita tinggalkan, walaupun merugikan kita, tetapi perkara tu perkara yang dilarang oleh Islam, dilarang oleh Nabi, kena tinggal, jangan fikir panjang. Ni macam kerajaan kita ni lah kan, isu arak, judi tak settle kan, cabutan judi daripada 8 meningkat ke 22 kali pula. Aduh, aku nak pening, Menteri Kewangan ni tak faham kan? Kuliah aku tak mau dengar, tu yang susah. Ahli Parlimen Pasir Mas bangun bertanya, apa rasional dipertingkatkan cabutan judi daripada 8 kepada 22 kali? Timbalan Menteri jawab apa Zul? Kita nak pastikan judi haram tidak berkembang. Oh, judi bangang sampai kiamat haram, mana ada judi halal? Ada pula jawapan supaya judi haram tidak berkembang. Aduh, letih. Allah, tuan-tuan. Al-Maidah 90, Al-Baqarah 219 tentang haramnya arak dan judi. Kalau dia orang kata Tok Lebay, diamlah, dah dapat jawatan senyap, tak cakap. Itu cakap lah tu. Kita protes. Kan? Dalam Malaysia ni, tuan-tuan, negara kita ni, apa saja musibah berlaku semua disalahkan Tok Lebay. Kan? Esok kalau kata takdir ada kapal terbang terempas mati, Tok Lebay ni pasal haram jadah dia bawa ni. Aku dengan nenek angin ni. Semua salah kempas, pelik semua. Aduh. Kan? Tidak bang. Semua tidak bang. Apa-apa Tok Lebay. Dia
Hina pula tuan guru tu. Kan tuan guru suka mancing. Kan? Cik sambil pegang bir timah. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kamu tunggulah. Hadis Bukhari. Sesiapa yang memerangi waliku, kekasihku, aku isytihad perang terhadapnya. Tengoklah pokok ni esok kena laknat dengan Allah lah. Dia edit gambar tu, tok guru pegang bir sambil mancing, korang ajar betul pokok ni. Apalah nak jadi orang Melayu kita ni, tak mau bersatu langsung. Ni pilihan raya lah ni, paling lewat bulan 7 tahun depan. Kalau pokok Kapi Harbi pegang Malaysia, tuan-tuan, mati. Tadi seorang tokoh korporat cerita, dia dah dapat projek tu. Dia orang boleh batal bagi kat bangsa dia. Tuan-tuan tengoklah apa kebun musangking di Raut Pahang, teroka secara haram. MCA, DAP, dia orang hantar lawyer. Tengok, kalau bangsa dia orang, tuan-tuan, dia mesti pertahankan. Kita sama-sama kita taruh kau-kau, kawan hentam kawan pun ada, macam Melaka tu. Aku ingat pening Melayu ni tu. Apa Melayu ni kena pergi mandi bunga lain lah, macam mana? Buang sial. Apa ni Melayu ni? Aduh. Zul orang Melaka. Ni semua hang tuah pondan lah. Betul tak? Melayu ni nak jadi apa, bang? Saya nak baca Al-Quran. Suratul Anfal, surah ke-8 ayat 73. Kalau Melayu asyik bercakaran sesama sendiri, 22 bulan sudah cukup mengajar kita muslimat. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Tu Tuhan sebut. Dan orang-orang kafir, sebahagian mereka adalah pelindung pada sebahagian yang lain. Mereka saling bantu-membantu walaupun berlainan parti. MCA hantar lawyer, DAP hantar lawyer. Tu teroka tanah secara haram pun dia boleh defend lagi kerana pok dia. Apa ni? Dan Allah sebut, dan sekiranya kamu tidak saling bantu-membantu, asyik bercakaran, fitnah memfitnah sesama, apa akan berlaku, tuan-tuan? Orang kafir boleh bersatu, saling bantu-membantu, kita berpecah. Masa tu Tuhan kata, kamu tunggulah, malapetaka dan kerosakan yang besar akan kamu lalui. 22 bulan cukup lah, takkan tak sedar lagi. Ni tokoh korporat ni tadi cerita net Velfire harga 500,000. Alhamdulillah jumpa dia, bang. Hari ni dia belanja makan free, cantik. Aku tahu dia nak belanja, aku order gila-gila. Tak bagi chance, siakap 3 rasa. Malam ni sate lah, tak main lah sate. Nak pergi langan tu lah, ada apa kan? Dia cerita, kami dah dapat dah ni. Dia boleh buang, tuan-tuan, bagi kat Cina. Dia sebut nama tokoh DAP yang Kapi Harbi tu, yang buat kerja tu. Dia kata dia tak percaya dah. Saya bagi tahu, Syekh, Kapi mana boleh dipercayai. Kan? Tu pun ada buat forum perdana. Kafir yang jujur lebih baik daripada Islam yang khianat. Punya bangang. Kafir yang jujur lebih baik daripada Islam yang khianat. Abang setuju tak tajuk tu? Kafir ni jujur, dia lebih baik pada orang Islam yang khianat. Abang setuju tak? Tak setuju? Bagi dalil kenapa tak setuju. Puak-puak ni bukan nak dengar kuliah. Nabi bersabda hadis Muslim, qad aflaha man aslam.
Sesungguhnya berjayalah, beruntunglah orang-orang Islam. Nabi iktiraf orang Islam orang yang berjaya. Hadis ni kata apa bang? Selama mana Islam dan iman kita tidak rosak, akidah kita tidak rosak, walaupun kita khianat, walaupun kita jahat macam Jebon, tapi kita tetap juga akan masuk syurga Allah. Kafir ni hang jujur macam mana, kekal dalam neraka. Awak lo tak cerdik sangat, tak percaya cakap Nabi. Hadis Muslim kan, duk sembang kari macam tu. Kita bangga kita ni Islam, tapi janganlah jadi jebon. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul. Tapi kalau jahat macam mana pun, akhirnya golongan ini golongan yang terakhir masuk syurga. Kerana Islam dia tidak rosak, iman dia tidak rosak, cuma dia fasiknya. Dia tak solat, tak keluar zakat, minum arak, berjudi, berzina, tapi dia tak nafi semua tu berdosa, dia buat juga. Yang tu fasik makna. Boleh kata kafir yang jujur lebih baik pada Islam yang khianat. Alamak, bengongnya. Boleh faham? Hantar Bukit Aman ni rakaman malam ni. Bukit Aman pun bukan faham kan tau kan? Kali masa musim PKP baru ni, saya pergi balai polis, nak pergi ambil borang, nak rentas negeri kan. Saya tuan-tuan, kalau balai polis di Tikam Batu tu, saya dengan OCS tu lebih kurang lah pangkat kan. Saya pergi semua tabik kan. Minta borang apa semua bagi. Kali itu saya terpanjak, itu saya masuk pangkat besar, DSP, bintang, crown kan. Assalamualaikum Ustaz. Dia pakai mat. Saya cakap, biar betul buah besar ni. Daripada mana? Tuan, daripada Kulim saja nak buat nak tengok macam mana sinilah. Kenal saya. Oh, saya peminat Ustaz. Alhamdulillah, polis tak tangkap dah, aku percayalah. Siap ambil gambar lagi. Dia suruh dia punya ASP, you tolong ambil gambar kami doang jap. Tapi dia pakai mask lah kan. Dia kata dia tinggal kat Kulim. Saya selalu ikut kuliah Ustaz kan. Sekarang bila pergi Kulim, aku tak kata adalah kat polis. Mak nanti dia kecil hati pula. Selangor tak apalah, boleh kata polis. Itu cerita dia tuan-tuan. Tu cerita. Jangan kita berselawat tapi yang diharamkan oleh Allah dan Rasul kita buat semacamnya. Tuan-tuan nak tahu tak apa sifat orang-orang beriman? Selain pada ayat tadi, ada lagi satu ayat 24, 51, 24 An-Nur ayat 51. Ni nak tahu, nak kenal orang beriman. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itulah ayat dia. An-Nur surah ke-24 ayat 51. Dalam surah An-Nur tu laka Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu An-Nur, bukan Furqan. Dalam surah An-Nur tu banyak ayat-ayat, di antaranya ayat apa, hudud. Ayat macam mana seseorang tu dia merasakan amalan dia dah elok walhal tidak diterima. Ni ayat ni, ayat 51 An-Nur. Cuba dengar. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman. Kalau saya beriman, apa perkataan saya? Apa jawapan saya? Ketika mana mereka diajak kepada Allah dan Rasul. Tengok. Kemari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Wahai bangsaku, bangsa Melayu. Orang beriman jawapan mereka ayat qulu, dan supaya liyahkuma bainahum, supaya Al-Quran dan Sunnah yang menghukum di antara mereka. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka akan menjawab, kami dengar dan kami akan taat. Haram, kami tinggalkan yang haram. Wajib, kami akan laksanakan yang wajib. Hari ini minta maaf, pemimpin negara kita belum masuk kategori itu. Hudud tak mau laksana, arak, judi tak mau haram.
Tuan, tu cerita dia boleh faham. Nah, nampak tak senyum marah kat aku bang. Saya bukan sebut siapa-siapa, saya sebut secara umum. Nah, ini tuan-tuan, kesemua ni amalan jenis ni lah yang mengundang kemurkaan Allah. Nah, kalau kita orang beriman, wa ulaika humul muflihun, mereka lah golongan berjaya. Kenapa? Bila diajak, diseru kepada Islam, mereka menjawab, kami dengar dan kami akan taat. Ni dengar tapi tak taat. Dengar ayat arak judi tu haram, tak haram kat arak judi macam mana tu? Oh, tak boleh ustaz. Kalau kerajaan hapuskan arak dan judi, negara akan kehilangan pendapatan. Depa ni masuk apa lama tak habis-habis ni? Berapa menu ni? Goreng pada semua. Kaya. Nah. Tuan. Nah, aku nak cakap pun lupa lah apa benda. Aduh, letih. Kan, saya sebenarnya datang KL ni, saya nak tengok cucu dah hampir 2 tahun. Tapi macam mana mereka tahu kata aku nak main lah. Zul pun telefon orang, dia penuh juga 4 hari. Kan? Balik saya akan singgah ke Manjung dulu 2 hari. Kemudian Batu Hampar, Beruas, kemudian daerah Taiping, Bagan Serai. 1 hari bulan baru saya pulang ke rumah. Kan? Lama dah tak menjelajah. Kan? Kembara ilmu. Kan? Itu cerita tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan, bila Allah kata haram, tinggalkanlah. Kenapa tu? Ini baru ada makna kita menyambut Maulid Rasul. Pemimpin bukan main dengan samping, kan? Kan? Samping kan? Dengan kopiah. Kopiah tu lah pergi tempahan. Punya tinggi, sama tinggi dengan KLCC. Yang ni tak apa tinggi kopiah hitam ni. Pergi tempah tinggi sikit. Nah. Ada berselawat pula kau. Yang haram tak diharamkan bagi macam-macam alasan. Tak boleh. Kalau kita haramkan arak dan judi, kita hapuskan arak dan judi. Nah, bekas Menteri Undang-Undang Malaysia Datuk Taqiyuddin, dia telah menyarankan supaya judi dihapuskan sama sekali. Tidak memberi manfaat pada negara, tak memberi manfaat kepada masyarakat. Orang buat tak tahu. 18 Tok Lebay takkan boleh menang. Pilihan raya ni apa pilih semua Tok Lebay. Kita letak, pastikan ada 148 Tok Lebay dalam parlimen. Kalau ketika itu Tok Lebay tak melaksanakan perintah Allah yang haram tak diharamkan, kita tinggal parti Tok Lebay. Saya selalu sebut, saya geng Lebay tau. Jangan nampak dia ingat aku tukar kemah lah. Tak tukar. Tapi kita kena ada ketegasan. Biar kita cakap ni jangan bias. Kalau kena puak kita seluruh. Kan? Kena ke orang khusyuk. Tak ada. Hukum haram ke tak haram. Tapi jangan salah ni, Kedah sampai hari ni judi belum dihapuskan. Kena faham, judi arak lesen oleh Kementerian Kewangan. Negeri-negeri ni dia bagi lesen premis bangunan untuk perniagaan. Tuan-tuan, Tok Lebay di Kedah 15 orangnya. Kerusi 36. Hak duk lawan Tok Lebay ni 21 orang. Takkan nak menang. Kelantan Terengganu Tok Lebay ramai. Kelantan saya tak pasti, kerusi dia 45 kalau tak silap saya. Tok Lebay dapat 30 lebih. Kalau mengundi yang kat tangan, lulus lah. Betul tak? Terengganu Tok Lebay 22. Pembangkang 10. Bagi Tok Lebay sekali. Kuasai parlimen. Termasuk Tok Lebay ni akan masuk parlimen. Kita akan bertanding sekali ni, insya-Allah. Tiket bebas. Logo cap penumbuk. Siapa tak undi aku tumbuk. Dah lah dulu aku tak menang mengangkut ayun tu. Kalau aku menang tempoh hari tuan-tuan, Parlimen mampu pokok KPRB ni, aku bagi kau-kau ni tak cakap besar kan tuan-tuan. Saya tak takut kau. Tuan-tuan, kita ni mulia tuan-tuan kalau mati kerana memperjuangkan Islam.
Tengok Dr. Zakir Naik. Kalau pulang ke India orang bunuh dia. Tapi dia cakap sama ya. Kan? Kalau dia takut dia tak cakap dah. Kalau dia nak senang, dia memang dah senang lah tuan-tuan hidup dia. Pergi duduk diam-diam sudah lah. Tapi dia terus bercakap tentang Islam. Nampak tak? Itu jawab dia antara. Akhir sekali tuan-tuan, untuk kita sama mengetahui bahawa insan yang menterjemahkan perintah Al-Quran As-Sunnah ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Aisyah apa akhlak Muhammad, kan khuluquhul Quran, akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Apa dia? Apa yang Allah suruh beliau laksanakan, apa yang Allah larang beliau tinggalkan. Kita yang disuruh tak laksana sepenuhnya, yang dilarang tak tinggal langsung, macam-macam alasan. Tidak. Nak tanya tuan lah, kalau kata kerajaan hapuskan judi dan arak, bankrupt dah negara. Bankrupt dah negara, tak ada pendapatan lah. Macam kalau hasil arak judi tu pula kalau diasingkan tak apalah. Ni dia campur sekali, bagi Tok Mufti gaji. Jangan tu Mufti semua mata juling, lali tu kedara haram. Kan? Saya yakin wang haram tu tak diasingkan. Dia boleh yang haram tu Zul, kita bagi pada kafir harbi. Dia nak bina tokong ke apa ke, hak kita ni gaji penjawat awam, bagilah yang bersih. Hasil Petronas ke, petroleum apa gas lah, kan. Ini dia campur sekali je. Tu yang mufti-mufti semua. Bapa tengok mufti tak bersemangat. Tak maaf, ada mufti ni jangan marah. Aku peduli apa? Mufti mana ada cakap. Betul tak? Pakat diam dan semua. Semalam saya jumpa Mufti wilayah Persekutuan. Dia kenal aku. Aku ni glamour sungguh no. Aku masuk restoran tu, dia angkat tangan, Datuk Mufti apa khabar? Kan dia pun tahu ini Mufti Kedah. Tuan-tuan, akhlak Muhammad, akhlak Al-Quran. Apa yang Al-Quran suruh dia buat, apa yang Al-Quran larang dia tinggal. Itulah cantik. Kita kena contohi beliau lah. Akhir sekali, yang ketiga, bila kita menyambut Maulid Rasul yang ketiganya tuan-tuan, bukan sekadar meyakini kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, mematuhi segala perintah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi yang ketiga yang kita perlu fahami, menjadi kewajipan memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa maksud? Tukang kamera, mak kameraman, maksudnya sehingga Al-Quran dan As-Sunnah memimpin kehidupan seluruh umat manusia. Kita kena berjuang. Hari ini Al-Quran As-Sunnah dipimpin. Tidak? Haram tadi. Quran antara kita tak boleh, pendapatan negara nanti berkurangan. Kita nak Al-Quran dan As-Sunnah memimpin seluruh umat manusia. Tak tu saya kata tadi, kalau kita mati kerana memperjuangkan Islam, cantik lah. Tak payah bimbang, tak usah bimbang. Cita-cita kita untuk meletakkan Al-Quran As-Sunnah di tempat yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tak ada apa yang mendapat menandingi ketinggian Islam. Tu dia. Kita yang berusaha, kita yang berjuang untuk meletakkan Islam di atas. Kalau mati cantik. Tak pernah tengok babang ni. Tengok kopiah pun bermacam-macam warna. Bini hangkit kan beli. Kalau bini hangkit dia bercakap dia tak ada kerja apa, kait aku semua. Kan? Zul ni betul patriotik Emas pun Malaysia. Ini mesti Ismail Sabri punya geng. Aduh. Jam. Tuan-tuan, mana dia dalil Quran memerintahkan kita meletakkan Islam di atas At-Taubah ayat 40. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullah hiyal ulya.
Kami jadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina, dan kalimahku, yakni agama Islam, yang paling tinggi. Kita berkewajipan supaya berusaha untuk meletakkan Islam di tempat yang paling tinggi. Islam memimpin, bukan dipimpin. Kalau tuan-tuan, orang tanya, apa dia maksud jihad di jalan Allah, Ustaz? Sebab ada kumpulan-kumpulan yang berdakwah seru kepada Islam. Tidakkah itu jihad di jalan Allah? Tak kan Ustaz? Tak. Jihad di jalan Allah kena tengok hadis Bukhari dan Muslim. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Tu jawapannya tu. Perjuangan untuk meninggikan Islam, itulah yang dikatakan berjuang di jalan Allah. Islam memimpin. Macam kita Tok Lebay duk buat ni lah. Ini kita kadang-kadang sekadar mengajak, marilah datang ke surau, solat 5 waktu. Itu baru sikit je. Kita nak semua. Bukan solat 5 waktu ya, zakat, puasa, haji, semua. Pendidikan Islam, perundangan Islam, negara Islam. Kan? Yang haram kita haramkan, yang wajib kita laksanakan. Esok tuan-tuan, kalau Tuhan tanya, yang hampa tak mau berjuang ni siapa? Abang nak jawab apa? Sibuk aja. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Tuhan tanya, An-Nisa 75. Dan apakah yang menyebabkan kamu tidak berjuang di jalan Allah? Jawab. Oh, saya CEO. Jangan bagi alasan. Apa yang menghalang kamu daripada memperjuangkan agama aku? Tuan-tuan nak abad apa? Itu Quran kata. Hadis pula kata, kalau mati tak pernah berjuang untuk Islam, mati munafik. Zul, orang munafik mati masuk syurga tak? Betul? Nakkah? Bagi dalil tu, jangan duk sembang kari. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. An-Nisa 145. Munafik di bawah sekali, tak ada perasaan nak memperjuangkan Islam. Man mata walam yaghzu walam yuhaddin nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Itulah hadis dia, hadis Muslim dalam kitab Bulughul Maram, Syekh Ibn Hajar, Syekh Takanumi, muka surat 727 dalam bab jihad, hadis yang pertama, Imam Muslim. Cuba dengar. Siapa yang mati tak pernah memperjuangkan Islam dan tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan Islam, mati-mati dengan membawa balik benih munafik. Habis. Abang bayangkan tengok, dia tak lawan Islam tapi dia tak berjuang, mati munafik. Kalau yang lawan Islam, mati apa? Mati di AP. Jom cuba bayang tengok hadis ni. Itu saya tak baca lagi Al-Quran. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillahu wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul 'adzim. Kekal dalam neraka kerana hidup duk lawan Islam. Yang tadi tak lawan bang, dia tak ada perasaan nak memperjuangkan Islam, mati munafik. Tuhan tanya, apa yang menghalang kamu sehingga kamu tidak memperjuangkan agama aku? Nak jawab apa bang? Tadi saya mula awal tadi, Nabi suruh kita pegang teguh dengan sunnah dia, gigit dengan gigi geram, walaupun masyarakat tidak menyukainya tuan-tuan. Mungkin saudara mara kita, sisihkan kita, tu hampa punya pasal. Gerak. Saya melalui proses yang sama, tapi tengok saya relax. Macam Clint Eastwood, tahu Clint Eastwood? Cool. Tembak. Bodoh, kerja elok-elok berhenti. Hari ni dia patah kata bodoh, dia patah pandai. Daripada tengok live Facebook saya, Power Ranger dia kata. Kan? Saya dakwah, saya tak mau ambil hati orang. Kan? Takut esok Tuhan tanya, kenapa datang dakwah cerai-cerai? Itulah tuan-tuan, sedikit, sedikit tak sedikit lah, sejam ni cukup lah. Aku pun mengantuk dah ni. Kan? Jadi mudah-mudahan kena faham. Ketika kita menyambut Maulidur Rasul, tu dia tuntutan. Meyakini kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua,
melaksanakan, mematuhi segala perintah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan memberi manfaat. Jadi sebelum saya akhiri tuan-tuan, malam ni ada sikit bawa produk sekolah tu, susu kambing dengan kopi goji. Kalau sesiapa yang ada masalah sembelit, saya syorkan sembelit ni, sebab saya pun ada dulu, tapi sekarang alhamdulillah dah 3 tahun dah. Tuan-tuan, kalau nak masalah sembelit ni, dia akan berpunca pada sembelit, dia akan jadi buasir. Bila buasir, dia buang yang besar, keluar darah. Yang terbaiknya pergi cari esok VCO, Virgin Coconut Oil, kelapa darah, Virgin Coconut Oil, minyak kelapa darah. Jangan pergi cari anak darah. Cari anak darah jam. Kan? Macam kawan kita tu lah, Jamil tu, kan? Jamil. Kan? Kusangka kan 2, rupanya 3. Nasib baik tak 4 ke? Hamba tak tengok kan madu 3. Jamil. Kan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah buasir berdarah, cari VCO, Virgin Coconut Oil. Saya makan halogelnya yang bentuk kapsul, bagus. Kemudian susu kambing jangan tinggal. Apa-apa brand susu kambing minumlah, bagus. Saya dah 3 tahun dah, alhamdulillah. Sampai saya terpaksa buat operation, tuan-tuan. Doktor suspek kanser usus, sebab tiap kali saya buang air besar, najis tak keluar, darah keluar. Punya banyak ke? Saya tengok, bila aku main haid ni? Kan? Tengok sama lagi. Kan? Doktor suspected cancer. Alamak, saya punya susah hati. Lepas tu kena pergi buat scoping. Scoping tahu scoping? Saya telanjang bulat, dia masuk kamera dalam dubur. Lepas tu dia injection aku tak sedar. Nurse tengok semua aku habis. Aku bimbang nurse pergi selfie punggung aku lah. Jam. Tuan-tuan, bila dapat keputusan, bukan kanser usus, tapi usus saya ada polip, ada kudis. Dia pun dah buang, tapi nasihat ada seorang orang perempuan tu, dia tunggu giliran dia. Alah, dia kata, Ustaz, minum susu banyak. InsyaAllah. Nasihat dia. Tapi saya campur dengan VCO. Bagus, tuan-tuan. Cuba amal. Mana tahu nak jadi rezeki kita, kan? Kalau sesuai dengan kita, alhamdulillah. Kemudian ada kopi goji. Kopi goji ni, tuan-tuan, goji ni di antaranya dia menjaga buah pinggang. Kalau nak drive jauh-jauh, cuba minum kopi goji. Setengah kata kopi goji ni Power Rangers. Kan? Tapi dia jaga buah pinggang di antaranya. Apa kira nak Power Ranger dah lulak amat ni. Kan? Kemudian ada toothpaste, ubat gigi, produk orang Islam yang dikeluarkan oleh di Selangor ni. Saya lama dah, kat 5 tahun dah duk menjaga benda ni. Harga betul di luar RM7.5, saya jual RM6 lah. Saya ambil untung sikit lah, kan? Payah setengah-setengah, RM7.50, RM7, RM6 sudah lah. Kemudian ada sedikit tu dalam Tupperware. Ini memang best lah. Apa dia, tuan-tuan? Rempeyek. Zul kalau tak beli hang menyesal sampai bila-bila Zul. Sedap. Bukan takat sedap, Kak, sedap gila. Hampa terai dah tengok. Semua ni projek-projek ni sebahagian tu saya punya sendiri untuk membantu sahabat yang Allah takdir kena stroke. Jadi tak ada kerja, saya duk biayai, bayar sewa rumah dia sebulan 300. Alhamdulillah, tuan-tuan, hampir 3 tahun lah dengan jualan-jualan ni. Keuntungan saya bagi kat dia. Kita nak tolong segi lain tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok produk tu, insya-Allah. Jadi sekadar tu, terima kasih. Dia bawa masuk habis dah. Kalau boleh tapau bagus juga. Tak ada siapa tak bayar tapau lah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bertemu lagi insya-Allah dari semasa ke semasa. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah.
إلى الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Ada lagi satu saya terlupa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak infak, nak sumbang, nak wakaf atau ada zakat, sekolah yang saya urus ni, alhamdulillah tuan-tuan, projek kami dah disambung semula dan kali ini dikendalikan oleh sebuah kontraktor yang besar. Dan dia akan dahulukan dulu. Nah, sebelum ni kontraktor kampung, tukang kampung. Kami ada duit baru dia buat. Yang ni dia buat dulu. Jadi alhamdulillah dah naik banyak tuan-tuan.